Tahu? Ai, Macam pengumuman raya. dah lagu ni besar pada aku. Are. Kita bagi 5 minit. Bagi 5 minit. Seorang pun pergi. Aku nak share link dekat Syarul, sharekan link FB Live dekat ni. Waktu nak share kat WhatsApp group semua. apa dia ni? MKM kan? Majlis Mahasiswa. Majlis. Yang basah. Yang basah. Ada? Semua dah ada. Alhamdulillah kita ada dalam 30 peserta untuk bedah filem bersama Naim Al-Kalantani. Dengan tajuk Ada Apa Dengan Filem, anjuran Domus dan juga dengan kerjasama Mahasiswa Keadilan Malaysia. Bedah filem, kita bukan bedah filem, tetapi kita ajak pelajar filem cerita tentang apa itu filem. Jadi kita dah pukul 9, kita terus langsung kepada saudara Naim Al-Kalantani. Jom. Tak apa. Pegang. Aku tak ada benda. Aku nak cakap benda tau. Dah boleh start ke? Okay, terima kasih saudara Suhail Wan Azhar dan terima kasih MKM kerana menjemput aku ialah kan, aku kau ialah. Senang. Aku nervous ni. Ada dekat 40 orang lepas ni. Jadinya gila ke tak nervous. Ramai pula datang. So nama aku Naim Al-Kalantani. Sekarang tengah buat ijazah sarjana muda dalam penulisan kreatif di bawah Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem. Meja aku sebenarnya, forte aku penulisan kreatif dan filem. Penulisan kreatif, tapi aku ambil minor filem dan wayang kulit. So wayang kulit tu wajib ambil, tapi minor aku ambil filem lah, senang. Dan memang agak
minat kepada filem, tapi lebih minat kepada penulisan kreatif. Jadi aku datang sini, dalam poster dia letak nama Siswazah Aswara. Jadi sebenarnya dia advantage untuk aku sebab aku boleh masukkan benda ni, slide ni dan gambar korang dalam aku punya markah PK, sebab Aswara wajibkan 100 jam untuk So ni assignment lah. dia tak assignment, cuma ni kau nak grad kau kena ada 100 jam dalam industri. Buat jawab. Boleh tak apa. Oh. Okay. So advantage untuk aku sebab tu, walaupun dia bawah mungkin collaboration dengan political MKM kan, tapi aku tetap pergi mana-mana yang panggil aku tetap pergi sebab aku nak jam kredit tu. So ni aku boleh bagi kepada lecturer aku lah. So apa lagi? Itu je buat perkenalan. So aku nak bagi tahu mungkin ni okay, kita start je lah. Aku pun tak tahu nak start macam mana sebenarnya ni. Tapi filem, siapa tak pernah tengok filem yang baru? Ada? Siapa? Tak pernah tengok? Tak pernah tengok filem Tak. baru, maksudnya filem yang Filem baru lately, tak 2000 ke atas, tu filem baru tu. Okey. Siapa tak minat filem? Jarang lah orang tak minat filem. Filem kalau ikut ada dalam tesis, lupa dah siapa, dia kata adalah filem sahaja. Segmen dalam filem lah. Dia adalah industri seni yang paling masyhur di dunia. Filem. Dia kalau macam lepas filem ialah teater. Dulu teater ambil alih, 1870 lebih teater ke bawah, lepas tu 1870 ke atas itu dah jadi filem ambil alih lah. Dia start daripada Itali, start daripada Eropah, Itali, Perancis yang bangunkan filem. Filem pertama ialah macam mana dia nak dia macam mana ada satu mula-mula kita tak ada filem, kita ada gambar. So ada, tak ingat siapa dia, cumanya dia macam mana kita nak tengok kuda bila dia berlari 4 kaki ke atas ke ataupun 2 kaki bawah, 2 kaki atas. So ada upah satu cameraman, dia tangkap gambar secara shutter speed. Tapi waktu dulu punya kamera lah. So dia combinekan gambar tu, oh kuda berlari macam ni. Tu first motion film yang ada. Dulu kita tak ada filem, dulu kita ada gambar. So filem dibuat, yang ni nak kata hierarki pun bukan, dan nak kata orang tetapkan pun bukan, sebab ni aku yang tulis sendiri. Dan aku percaya kepada hierarki yang aku tulis. Pertama, filem dibuat bukan harus, dia adalah hiburan. Kalau filem kita tengok tak berhibur tu, itu bagi aku satu filem yang bermasalah lah. First filem kita kena tengok untuk berhibur dulu. Yang kedua untuk pendidikan, sama ada filem tu memang dibuat untuk pendidikan ataupun filem tu ada selit message sebagai pendidikan. Sebagai contoh, filem Three Idiot tu memang kita nampak lah macam mana dia pendidikan yang diselitkan. Dan macam filem-filem yang menambah ideologi, itu adalah filem pendidikan. Yang ketiga ialah filem propaganda. Filem propaganda ni, kalau ada satu tesis aku baca, dia cerita pasal dia aimkan filem, dia takrifkan filem propaganda kepada filem totalitarian. Tu untuk serve dia punya bukan maharaja, apa nama, pemerintah. So kalau antara filem propaganda kat Malaysia ialah Lieutenant Adnan, 1957, Tanda Putera, Hati Malaya. Itu memang filem propaganda, dan propaganda tu aku tak salahkan, walaupun betul ke salah, tapi itu memang genre dia, filem propaganda ataupun filem politik. Dia memang nak serve satu-satu pihak, lebih pihak political punya pihak lah. Lepas tu filem yang keempat ialah filem festival. Kebanyakannya filem festival ni dibuat untuk dia art house punya filem lah, untuk filem art. Dan ada sekejap lagi, filem festival selalunya filem untuk kesenian. Tapi kadang-kadang filem untuk kesenian dia tak masuk festival. Selalunya filem festival ni dia ada macam kita tengok buku kan, kita nak keluarkan satu buku, contoh fiksi, dia ada guideline macam mana kita nak tulis buku fiksi. Okey, buku PTS pula guideline macam mana buku PTS. So filem tu memang dah okey, aku nak terbit bawah fiksi. Jadi aku nak terbit bawah PTS. So memang okey, ni aku nak buat festival filem Malaysia, aku nak hantar kat sini. Satu lagi aku nak buat festival Toronto contoh. So
festival ni dah tetapkan macam mana peraturan dia. So kalau kita nak yang last kali, kesenian, filem tu memang buat untuk seni, dan kadang-kadang filem ni yang kata filem berat tu. Dan kita tengok, dan orang lain tengok pun, kita pun cerita apa ni? Kita tengok sampai habis. Kadang-kadang ada yang best, ada yang tak best. Tapi yang tak best pun kita tetap tengok sampai habis. Dan kadang-kadang feel tu datang sendiri. Ada satu cerita yang aku pun tak tahu kenapa aku tengok cerita tu. Aku lupa, tapi cerita tu lah menjagalah sekali dia buat keluar dengan muka Harry Potter. Aku ingat cerita, aku lupa. Bukan Gone Girl. Lupa dah tajuk cerita tu. So, kesemua cerita ni, filem ni aku boleh rangkumkan untuk hierarki pertama, iaitu semua dibuat bukan hanya adalah yang paling penting untuk hiburan. Kalau filem tu, sebab seni ni memang first benda untuk berhibur dulu. Seni, kau jangan nak judge, okay ni seni art berat lah. Untuk akulah, kau yang nak percaya tak percaya pergi mampus. Tak boleh cakap lah. Boleh. Kita orang bagi. Nak percaya tak percaya ikut suka tinggal lah. Tapi yang penting, apa-apa hal, filem perlu hiburan. Filem sebagai medium seni perlukan unsur hiburan tu sendiri. Ya. Yeah. Jadi bila kita tengok filem tu, maksudnya hiburan tu adalah benda yang pertama kita kena judge ke macam mana? Ya. Yeah. So kita sebagai penonton filem tu, kita kena pakai lensa hiburan tu. Penonton. Ya. Yeah. Aku pun sama. First filem tu kena terhibur dulu. Kalau tak terhibur. Tapi ada juga filem yang dia punya genre dia bukan, mungkin sedih ataupun itu kita ataupun terhibur dalam bentuk yang tu. Genre marah, sedih, itu memang kita best, kita rasa best. Best tu tak semestinya kita suka. Terhibur tu maksud aku, terhibur kau aku nak cakap kan. Live lah. Kau orang stone pun terhibur. Itulah. Apa tu? Okay, itu je kot. Yang ni. Ini adalah OTA teori. OTA teori ni aku suka sangat, dan aku yang belajar formal pasal OTA teori ni. Aku lupa dah siapa gagaskan. Cumanya setiap filem kita perlu, okey, macam mana aku nak bagi contoh untuk mudahkan korang. Pernah tengok Hanyut? Pernah. Kau pernah tengok? Kau tengok kat mana? Antara manusia sempat tengok. Sebab cerita tu sekejap dia keluar. Cerita Hanyut dia buat bukan untuk Malaysia punya industri, bukan untuk penonton Malaysia, dan memang dihantar kepada festival. Jadi berbalik kepada tadi, tu memang film festival. So filem Hanyut tu diadaptasi daripada buku Almayer Foley. Siapa tulis? Conrad. Joseph Conrad tulis. So kalau cerita macam tu, kita nak kata OTA teori, UA memang ada dia ke-UA-an untuk buat satu filem. Kita takkan nampak UA buat cerita kat Alienster. Itu maksud aku. So contoh cerita Tarantino kita tahu cerita dia macam mana. Dia shot lambat, lepas tu dia ada banyak shot kaki, kalau kau perasan lah. Dia memang daripada bawah, dia fetish. Dia memang fetish kaki. Aku tak tahu kenapa dia tu. Salah tu buat tu. So itu memang shot dia. Macam kalau Nolan, cerita yang memang dia letak fizik ataupun sains, epistemologi dan apa? epistemologi dan apa, aku lupa dah Mamat tu. Metafizik. Tak tahu dah Mamat dapat pada mana. So itu OTA teori. So bila kita baca buku, buku tu kita kena tahu. Contoh gelombang kebangkitan Asia, Anwar tulis kenapa? 19 apa waktu Malaysia ekonomi 97 okey, kita tahu di sebalik buku tu kenapa dia tulis macam tu. Filem sama. Kenapa dia buat macam tu? Kita kena baca di sebalik filem. Contoh filem Tenet yang orang ramai kutuk, dan aku seorang je rasanya dalam Malaysia ni yang perjuang cerita tu best. Tapi sebenarnya ada masalah kat cerita tu. Tapi kita kena tahu pengarah tu sendiri nak sampaikan apa dalam filem dan apa yang dia suruh untuk tonton filem tu. Jadi so teori ni banyak. Kalau macam Malaysia sendiri, Sabri Yunus buat cerita kesenian. Contoh kita boleh nampak teori. So bila kita Samsul Yusof buat cerita macam ni, kita tak boleh nak judge orang yang buat cerita macam tu, sebab tu memang niche dia macam tu. Cara menonton filem sepatutnya perlu selari dengan OTA teori. Macam aku kata tadi, kalau nak
tonton filem tu perlu berdasarkan apa yang pengarah dia nak sampaikan. Walaupun kadang-kadang pengarah ni ada yang shock sendiri, ada yang pengarah yang nak sampaikan pun kita tak faham. Jadinya mungkin kita kena tonton 2-3 kali lah. Seterusnya, tujuan pengarah. Berbalik kepada author teori, kenapa filem itu dibuat. So first kali filem dibuat, profit lah. Mana ada orang nak buat filem tak untung. Hantar. Kedua, penyebaran idea. Penyebaran idea ni sama ada filem tu ada message atau message tu disampaikan secara tak sengaja, ataupun memang diselitkan terus message yang nilai yang baik, ataupun nilai yang tak baik pun still message. Tapi aku dulu memang aku percaya setiap filem tu ada message tertentu. Tapi sekarang ni kalau filem tu tak ada message pun pergi mampus lah, apa nak kisah kan, tengok je lah kan. So ketiga, sebagai alat propaganda. Tu memang ada setengah filem yang kalau tak salah aku dekat China yang memang dia guide macam mana nak buat filem. Kita tak boleh buat filem yang tak selari dengan kehendak kerajaan tu lah. Dan dekat Singapura tak boleh buat cerita pasal politik, tapi bila orang nak buat cerita pasal Lee Kuan Yew boleh. Tengok macam tu jadi. Keempat, tujuan pengarah untuk festival. So untuk festival ni kadang-kadang kita macam hanyut tu kan. Hanyut tu kalau aku tengok aku tak faham. Tu memang dia tujuan untuk festival, dan tujuan dia bukan untuk orang rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia ni dia ada satu, bukan komuniti, kita ada satu macam mana, pemikiran yang memang okey, filem kena macam ni. Sebab kita tak pernah tengok filem luar, tak pernah tengok filem Iran contohnya, tak pernah tengok filem Perancis. So last kali untuk kepuasan. Kepuasan ni ada setengah pengarah yang dia tengok dia bila dia dapat skrip, ada pengarah yang tak menulis, ada pengarah yang menulis. Yang pengarah tak menulis, dia dapat skrip, dia baca, okey skrip ni best, aku nak buat juga macam mana sekalipun. Macam Yue pun semalam jumpa dia kata semalam aku jumpa dia semalam dia kata dia dapat skrip, dia buat sebab skrip tu best. So dia nak buat. Lepas tu bila ada masalah dengan produksi, skrip tu ada dia tukar orang kalau tak salah. So dia tak nak buat sebab dia nak juga kepuasan produksi tu, dia pilih pelakon, dia pilih skrip tu yang dia ubah, yang dia nak. So memang untuk kepuasan diri, kita ada kepuasan diri masing-masing. Macam mana kita nak buat pun, kalau kau kata KL Gangster tak bagus, kalau pengarah dia kata nak buat, aku nak buat macam ni ikut aku lah, ada juga macam tu. Cepat habis aku punya slide sekejap gini. Ni untuk ni untuk cara untuk kita lihat filem daripada perspektif awam dan atau perspektif pengulas alias pengkritik lah. So aku tak nak bezakan macam mana pengkritik atau pengulas tu, cuma kita letak dalam satu landasan yang samalah, pengkritik dan pengulas tu. So pertama, seringkali dari perspektif orang kebanyakan adalah untuk berhibur, betul. Tapi untuk pengulas pun memang untuk berhibur. Tapi orang kebanyakan ni, orang awam memang tonton filem, dia pergi tonton pun dia tak ada nak bawa pen, kertas, yang kelukis memang dia tak bawa punya. Pengkritik pun tak bawa benda tu. Tapi memang kita nak pergi tengok berhibur, kita nak pergi tengok cerita hantu ke, cerita kelakar, cerita sedih, nak berhibur lah, kepuasan diri. Kedua, filem memang dibuat untuk menghiburkan penonton. Okay, sama. Bagi pengkritik, filem dilihat dari segi impak yang dapat diberikan kepada penonton. Bila kita tengok filem, kita keluar daripada dewan, kita dapat satu mungkin benda baru. Kedua, mungkin perasaan lain, perasaan baru. Kita dapat feel perasaan dia. Macam cerita apa ya? Memento, Christopher Nolan. Bila habis aku tengok cerita tu, aku tutup laptop, aku termenung. Macam mana jadi dekat watak utama tu Jadi kita terfikir, kita akan, betul ke penyakit ni macam ni? So kita akan buat satu analisis baru macam tu. Seterusnya, perbezaan ini terjadi apabila sesuatu filem diangkat di festival untuk diuji mutu. So dalam festival, kadang-kadang kita tengok pun kita tak faham, tapi dia ada ujian mutu dia lah, dan nilai dari segi pengarahan, storytelling, sinematografi, plot,
prop atau busana dan lain-lain mengikut kriteria festival. Contoh ada kriteria festival yang tak perlukan busana, ada yang tekankan pemakaian busana sikit, yang satu lagi festival pemakaian busana tinggi. Kadang-kadang festival pun dia ada macam politik juga. Macam yang hari tu Parasite menang, ada political issue kenapa dia menang. Sebab tu Trump tweet, dia marah kenapa tak ada filem bagus ke dekat US ni, kenapa filem Korea boleh menang. Itu ada orang kata sindiran kepada Trump, memang nak bagi Parasite menang. Tapi untuk aku sendiri Parasite menang sebab memang tak ada filem lain boleh menang waktu tu. Macam tahun ni tak ada filem. Jadinya mungkin Roh boleh menang. Sebab dia memang tak ada filem. Kecuali dia nak buat macam hadiah sastra, dia boleh menang. Sebab tak ada filem. Ada filem tahun ni? Tak ada, memang tak ada filem yang boleh sampai standard, bukan Oscar maksud aku. Kita punya festival filem Malaysia, FFM, dia boleh menang. Macam kalau dia buat macam hadiah sastra perdana, ada beberapa tahun yang tak ada novel yang menang. Maknanya Roh tak boleh menang. Itu aku punya pendapat lah. So seterusnya, kualiti filem bergantung pada jumhur reviewer yang sudah biasa dalam dunia perfilman, bukan jumlah share terbanyak dalam Facebook. Maksudnya kalau orang kata filem tu bagus, tak semestinya filem tu bagus. Tapi reviewer tu kena apa yang kita kata, kita memang tahu, okey dia ni memang reviewer, so kalau dia kata bagus kita boleh percaya, bukannya orang kebanyakan. Tapi benda tu tetap diambil kira dalam IMDb, Rotten Tomatoes, memang ada site untuk reviewer punya kritik, reviewer punya rating, ada kritik punya rating. Sebab tu Rotten Tomatoes ada split dua. Rotten Tomatoes dengan IMDb boleh dijadikan rujukan, tapi tak solid. Kadang-kadang kita tengok. Kau prefer yang mana? Rotten. Tapi aku banyak tengok IMDb dulu, baru tengok Rotten. Rotten sebab Rotten dia ada kritik dengan penonton. Kritik akan keluar dulu. Mula-mula itu Tenet keluar pun kritik tinggi, lepas tu dah jatuh. Sekarang dia 7.9. Seterusnya, cara review. Ini aku lecture ni, cara review ni. So, nak review sebenarnya ikut suka hati korang nak review macam mana pun. Tapi yang paling penting, mulakan dengan storytelling lah. Storytelling sangat penting dalam filem. Kalau storytelling tu tak solid, payahlah. Walaupun filem tu there's art filem. So, benda pertama kena tengok ialah storytelling lah. Komen pasal story dulu. Kedua, dialog. Dialog sangat penting, jangan cringe dan jangan, aku tetap apa nama? Contoh filem yang dialog dia cringe. Sebutkan. Kena sebut mampus aku sebut ni. Sebut je lah. Cerita Roh. Cringe. Dia pelik, dialog dia pelik. Kalau dia nak buat Apa maksud kau cringe? Sebab dialog dia kaku ke ataupun dia tak bercakap seperti orang biasa bercakap? Ke macam mana? kita tak boleh nak kata dialog kaku tu tak elok. Sebab ada cerita yang guna dialog baku, bukan kaku, baku. Kalau kaku tu memang pelik lah. Sebab kita takkan cakap dengan kawan, Sohail, mari makan. Kita takkan cakap macam tu, Sohail, jom makan. Kita takkan guna perkataan-perkataan yang macam Roh. Ada satu perkataan tu, mak simak tu guna perkataan sementara. Aku lupa ayat dia, cuma lebih kurang macam ni. Aku duduk dekat sini nak jaga anak aku sementara anak aku yang lain pergi ke hutan. Cakap sementara, kau tak guna perkataan tu dalam, kecuali atas kereta. Pentas kereta lain. Pentas kereta memang dia nak visualkan dan projek suara. Ya. Jadi adakah tu salah? Ada 40 orang depan ni, dia seorang nanya. Adakah penulis skrip punya salah ataupun Tak. adakah pembawakan karakter pelakon tu? Kan aku sebut nama, payah. Aku ni kalau boleh tak nak sebut nama depan live. Benda tu semua, penulis skrip, pengarah, pelakon. Ada pelakon yang memang kayu, memang pengarah dah tahu ni memang tak boleh berlakon. Bagilah skrip macam mana pun memang dia tak boleh berlakon. Sebab tu penulis skrip tu penting. Ada yang macam yang ni tak pernah aku sebut, Al-Jafri tulis skrip Mencari Rahmat 10 tahun. Bukanlah dia tulis hari-hari, cuma dia revise baru dia percaya okey ni dah solid, baru dia buat filem. 10 tahun dia buat tu
Dan bila aku tengok cerita tu, walaupun dia guna perkataan baku, tapi lontaran dan gaya sebut, perkataan dia guna solid. Bias. Aku dah tengok. Aku tak, walaupun dia kawan dengan aku, tapi cerita tu memang best untuk aku. Kalau kau tengok cerita tu memang ala-ala teater je. Cari nama tak keluar lagi. Tak keluar lagi. 31 hari bulan Disember baru keluar. Ketiga, perlu faham kenapa filem itu dicerita. Macam aku kata, kalau nak tulis review, kena faham dulu lah kenapa filem tu ada. Macam buku tadi aku cakap, kenapa Datuk Seri tulis buku tu. So kita kena tahu kenapa filem tu dicipta. Tak boleh kita nak judge je kenapa kita tak tahu pun asal usul, lepas tu kita kritik je. Boleh sebenarnya, tapi at least tahulah. Seterusnya teknikal seperti warna, shot, bingkai ni frame, runut, bunyi dan lain-lain, itu perlu latih lah. Kadang-kadang kita tengok cerita Marlina. Pernah tengok? Tak pernah. Marlina, dia sangat, sinematografi dia cantik. Dia menang dekat, aku lupa, 1917 tahun lepas keluar. Tahun ni keluar 1917. Cerita perang. Dia menang sinematografi. Memang sinematografer dia tu memang orang yang power lah. Dia menang. Dia guna one shot. Betul one shot ke? Tak guna one. Dekat, tapi kita payah nak dapat cut tu. Cerita tu memang aku tak tahulah macam mana. Saya bunuh orang bayar editor. Tapi betul lah, kau tengok kan. Jangan carut sini. Seterusnya, kegagalan sebuah filem kebanyakannya bermula dari fasa pertama production proses, jadi 5 fasa. 4 aku lupa. Yang pertama, development. Fasa macam mana kita, siapa jadi pelakon, siapa jadi pengarah, siapa tulis skrip tu dah datang pada mana, siapa produksi. Itu kalau gagal fasa tu, semua gagal. Itu yang one judge tu. Seterusnya, perlu melihat dalam beberapa aspek: storytelling, sinematografi, art, editing dan sound design. Benda ni kadang-kadang teknikal. Kadang-kadang orang yang tengok filem, nak review filem pun dia tak review pasal tu. Kebanyakannya orang review filem tulis pasal story. Story yang bagus, cerita mak dengan anak. Tak apalah cerita mak dengan anak, tapi story tu penting lah, untuk bagi penyampaian sesuatu kepada penonton. Seterusnya, message bukanlah satu yang menjadi priority dalam review movie. Kalau ada je filem yang tak bermesej dan ada je filem yang tak bermoral, tapi itu bukan priority dalam menilai sesebuah filem. Kalau ada, tu tambah nilai lah. Boleh tulis. Kalau tak ada, tak apalah. Dulu aku pun pernah alami zaman-zaman poyo yang filem ni banyak mesej dia, filem ni banyak subtext dia. Tapi sekarang macam poyo gila kan. Tengok je lah masalah kan. Overinterpret. Over analysis, over interpret. Seterusnya, filem yang baik datang dari lakon layar yang baik. Lakon layar ni dialog. Lakon layar, dialog kau hancur, skrip kau hancurlah filem tu. Walaupun cerita tu bagus, tapi teks tak bagus, tetap tak bagus. Macam kalau pernah baca teks drama tu memang dibuat untuk angkat kepada pentas. Maksudnya kedua-dua teks dan pentas perlu selari, dan dua-dua perlu, yang satu untuk dibaca, satu lagi untuk diprojekkan. So dua-dua benda perlu kena bagus. Kalau teks tak bagus, maksudnya drama tu mungkin tak bagus. Ada ke berlaku macam tu? Ada. Contoh dah aku tak boleh nak sebut lah. Memang sebab tak ingat waktu ni. Tapi memang ada. Teks bagus, tapi kadang-kadang lontaran tak bagus. Tak, maksud aku yang daripada yang teks tu tak bagus. Teks tu tak bagus. Ada kau nak angkat teks yang tak bagus. Untuk duit ada. Betul. Dia bukan masalah teks tu tak bagus. Dia masalah kadang-kadang cerita tu tak bagus. Maksud aku cerita, gaya ditulis macam mana gunakan perkataan-perkataan. Sebab ada setengah pengarah yang rigid, yang kalau ditulis dalam skrip macam tu lah dia nak sebut. Lepas tu kalau kita marah, contohnya dalam keadaan marah, kita kadang-kadang dia tulis tengah marah. Lepas tu kita cakap lah, weh bodoh. Macam mana pelakon tu pula nak lontarkan perkataan tu? Tu masalah dia. Okay.
Yang ni lah dia tadi. Dia kata jangan overconfident bila tafsirkan sesuatu perkara. Ada satu aku tak screenshot. Contoh langsir ni kenapa warna hitam? Contoh kan. Lepas tu pun kau jawab, wah ini menggambarkan dia punya kesedihan. Kesedihan sebab dia mati mak dia. Lepas tu kalau kau tanya mengarah, lah memang langsir tu warna hitam. Kebetulan dia kasi tu, kau ambil lah. Itu maksud dia. Kita tahu apa yang pengarah nak sampaikan dalam frame tu. Kadang-kadang macam Tarantino kan, ada orang pernah tanya dia kenapa dia buat satu shot yang memang kenapa dia buat lah shot ni. Kita macam cari-cari kan. Bila tanya dia, saja je. Dia memang saja. Kita overanalyze, ya. Tapi ada cerita yang memang nak sampaikan benda tu. Tapi dan kalau tanya pengarah, selalunya pengarah akan beriman dengan apa aku tak tulis. Beriman dengan death of author. The author of death. Aku lupa lah tentang apa dia punya term tu. Tapi kematian pengarang. So bila aku menulis, kau tanya aku, kenapa Naim kau tulis macam ni? Ni akan jadi macam mana? Aku takkan jawab. Bukan. Naskah yang diterbitkan, diterjemahkan dari kepada teks atau kepada filem, kalau boleh pengarah tak nak masuk campur dah, itu sebab dah jadi karya lain. Itu bukan aku dah. Kadang-kadang sebab tu ramai pengarah tak jawab. Aku tanya Al-Jafri sendiri, ada benda yang dia tak jawab, memang dia tak jawab. Al-Jafri letak dalam cerita dia validasi yang dengan Aimantino berlakon. Haram tak sedap Aimantino berlakon, tapi cerita tu best. Ni Jafri tengok ni mampus aku. Jafri letak ranting kayu atas meja makan. Literally ranting kayu yang sangat besar. Orang screenshot masuk dalam Twitter, viral lah. Kenapa dia letak macam tu? Jafri tak jawab. Memang dia tak jawab. Tapi tu memang idea dia. Ya, memang idea dia. Aku jumpa di sini dengan dia, kenapa abang letak macam ni? So, dia memang tak ada jawapan. Dia ada jawapan. Dia ada maksud lain, dia tak nak beritahu. Itu maksud dia. Kematian pengarang, bila dah keluar satu naskah, memang pengarang tak nak jawab. Pengarang ke pengarang kan? Sama dulu, pengarang. Pengarang pun takkan jawab kenapa dia tulis novel macam tu. Kadang-kadang apa hubungan pengarang dengan pengarang lah, bila dia buat dia produce filem tu, apa hubungan dia orang? Adakah pengarang punya role tu dah tak ada bila apa pengarah filem ambil alih? Ada sesetengah macam tu. Contoh aku bagi, ini dari skrip ke daripada adaptasi? Kedua-dua. Dua-dua, okey. Adaptasi yang paling mudah. Masa Tombiruo. Kita boleh claim. Boleh claim. Ram memang terlibat. Dan bila dia tanya pengarah, aku lupa siapa, Nasir Jani. Bukan Nasir Jani tu. Aku lupa siapa pengarah tu, dia kata kenapa tak nak buat macam ni. Lepas tu pengarah tu cakap, memang tak boleh buat. Lepas tu barulah Ram faham. Ram faham. Okey, benda dia tak boleh buat sebenarnya. Dalam tulisan senang lah nak buat. Okey, yang tu satu. Yang kedua, Anwar Ridwan, sastrawan negara, lecturer aku. Dia pernah cakap waktu dia buat hari-hari terakhir seorang seniman, bila dia bagi naskah tu dekat Sabri Yunus, dia memang tak terlibat 100% dengan apa yang Sabri Yunus buat. Memang bagi kebebasan sebab dia faham dah bukan semua benda boleh buat. Dan kadang-kadang kita tulis skrip, orang yang penulis skrip kadang-kadang dia bukan daripada filem punya industri. Kadang-kadang memang dia tulis je macam mana pun, lepas tu ikut suka hati pengarang nak buat macam mana. So kadang-kadang cakap, dia tak boleh buat ni, payah nak buat ni. So atas consider pengarah dan sama tim dia orang lah. Clear? Okay, bila contoh kita ambil contoh adaptasi Aku tak ada final say tu kepada pengarah ke ataupun kepada penulis asal? Ataupun itu adalah benda yang susah, fleksibel lah. Fleksibel sebenarnya, tapi untuk aku, untuk pengarah lah. Sebab kalau angkat apa-apa naskah, adaptasi, pengarah kena hentam dulu lah. Pengarah kena kritik. Pengarah dulu kena, baru pengarang. Macam Al-Maya Folly yang aku sebut tadi, hanyut tu, aku tengok pun cerita tu tak faham. Bukan tak faham, kita tak faham kenapa dia buat cerita tu. Kenapa buat cerita macam ni? So aku bacalah buku dia. Aku baca buku dia pun tak faham kenapa buku dia tulis macam tu. Masih berjalan. Kenapa buku Al-Maya Folly tu, ITDBM dah terjemah, pergi beli. Ada RM5, RM10 dia lelong.
Kemudi tajuk dia, ITBN terjemah. Aku baca buku tu sampai bab 2 je. Aku tak faham pun apa dia nak buat, apa dia nak tulis. Aku terpaksa cari buku lain untuk aku fahamkan buku tu. Aku dapat satu buku tajuk dia Dari Salina ke Langit Petang, Samad Said. Dia tulis macam mana proses dia tulis dia tulis apa dia tulis Salina. Macam mana proses dia tulis Salina. Jadi dia tulis Salina sebab memang dia nak gambarkan apa yang berlaku waktu tu. Sama macam Al-Maya Folly, memang ada tujuan dia kenapa dia tulis buku Al-Maya Folly tu. Joseph Conrad tulis Al-Maya Folly, memang dia nak gambarkan macam mana situasi dekat Sarawak waktu tu. Sarawak rasa. So, sama macam soalan kau tadi. Apa soalan kau tadi? Ni aku final say. Final say dia pengarah kena dulu, pengarah akan kena dulu. Tapi kita kena tahu sebab apa dia buat cerita tu. Dan adakah dia boleh collaboration ataupun boleh mengikut apa yang pelakon ataupun penerbit DOP tu kata. Contoh kira ada persefahaman lah. Logik filem dan logik real life adalah berbeza. Macam filem Munafik. Kawan aku, Muziru Idham, dia ada kritik filem Munafik ni. Munafik 2. Tengok ni khutbah sampai tengah-tengah ada jin kat depan, dia boleh khutbah gila apa. Tengah epic ni, tengah-tengah tanda kutip lah, tengah berperang kau boleh khutbah, cakap gila apa. Lepas tu dan dia lontaran suara dia sangat kuat waktu dia berkhutbah tu. So Muziru pun tulis benda yang cakap kenapa dia nak cakap macam ni kan. So ada orang komen, kau nak tengok benda logik. Muziru kata benda ni tak logik. Memang tak logik lah. Lepas tu ada orang komen, kalau nak logik tengok National Geographic lah. Tu baru logik. Tapi masalah dia, logik filem dengan logik real life berbeza. Logik filem dia ada logik yang tertentu. Walaupun kita tengok filem cowboy, macam tak logik. Kita pusing-pusing tali masuk kan. Yelah memang benda tu boleh praktis. Cuma ni kita cakap, power dia kan. Kita tembak kan, kena raya semua. Tapi kita boleh faham itu logik. Ada filem yang tak logik, kita tengok seronok. Hindustan pula. Tamil. Filem Tamil kita seronok tengok. Tak ada cerita dengan siapa filem Tamil. Kita tengok kuda boleh drift. Kuda boleh terseret kan. Kereta terbang. Kereta meletup, belakang tu relax je. So, kita tengok sebagai fun. Bukan funding, fun, apa bahasa Melayu fun? Seronok Berahi lah. Berahi kan seronok. Okay, fungsi dan impak review filem. Bila satu filem di review atau dikritik, dia ada fungsi tertentu lah. Dia macam buku lah. Tapi kalau kau bagi kritik tu dekat atas pengarah tu, memang pengarah tu akan marah lah. Tapi dia ada beberapa fungsi. Pertama, review ialah mengulas, sama darjat seperti mengkritik. Mengkritik atau mengulas, aku boleh kata sama lah. Kritik tu ulas tu kritik. So macam mana sekalipun nak ulas ke nak kritik ke, terserah. Kedua, pengkritik cuma pengkritik mungkin berada dalam festival. Jarang ada filem dekat festival memang dikritik. Selalunya festival sebelum filem tu dah launch, dia dah kritik akan tengok macam Tenet sebab boleh ada rating dekat Rotten Tomatoes minggu sebelum tayang, sebab memang dia tayang untuk kritik. So waktu tu akan macam dia bukan macam Viva, cuma pengkritik tengok sebab waktu tu pengkritik nilai. Ketiga, sinopsis bukan review. Aku banyak kali dah share benda ni. Aku share dia tulis sinopsis memang daripada atas sampai bawah. Lepas tu tiba-tiba dia bagi bintang. Lepas tu aku cakap, ni bukan review, ni memang sinopsis. Padahal dia tulis atas tu review filem bla bla bla. Lepas tu cakap dia memang cerita dari A sampai Z. Tak ada spoiler, tak ada apa, memang dia cerita. Dia cakap spoiler alert. Tapi memang dia cerita apa yang berlaku. Cakap baik aku tengok cerita pada baca tulisan kau. Memang dia cerita panjang lebar. Itu bukan review atau kritik, itu memang dia sinopsis. Seterusnya, cara A faham tak semesti cara B faham, bergantung atas pengalaman lah. So contoh paling mudah kita bagi faham agama. Orang Islam yang faham agama Islam dengan orang bukan Islam faham agama Islam mungkin berbeza. Betul Ustaz?
Tak contoh. Pelajar api. Bukan pelajar api ke dia? Seterusnya menaikkan semangat bila menonton. Semangat tu maksud aku gembira, sedih. So itulah fungsi dia. Contoh kalau aku tulis filem, aku ni nak kata hebat, memang tak hebat lah. Cumanya bila orang akan tanya aku, recommend Naim, cerita ni best tak? Aku jawab lah. So aku cakap cerita ni macam ni. Okay, cerita ni best lah Naim kalau macam ni kau cakap. So kalau aku cakap tak best, dia orang tak tengok, mungkin tak tengok, terserah lah. Cumanya aku ada pendapat aku sendiri . Seterusnya, kesan kepada penerbit pengarah. Mereka akan produksi cerita berkualiti. Dulu kita tak berapa nampak cerita yang berkualiti. Kita banyak cerita drama petang-petang, yang cerita-cerita yang macam KL Gangster. Bukan aku nak kata cerita tu tak ada kualiti, cumanya kita tak nampak cerita yang lain daripada tu. Lepas tu baru ada fasa-fasa cerita roh. Cerita roh sangat lain, cuma dia ada beberapa masalah dalam cerita tu. Tapi cerita roh tu aku boleh declare sebagai dia bagus daripada idea itu. Idea itu sangat bagus. Dan tak pernah cerita Melayu yang dapat buat cerita macam tu. Dia dapat buat cerita apa lagi banyak sebenarnya, aku lupa. Itulah kesan. So bila pengarah tahu, ataupun pengarah lain tahu, contoh cerita yang menang hari tu, cerita Melayu yang menang, Geran tu, tahu dia rakam, dia bukan pakai kamera besar tau, dia pakai A6400 je kalau tak salah aku, Sony tu. Dia pakai tu je. Kalau kau perasan memang sangat ada shaking yang bukan shaking daripada kamera besar. Ni tangan ni memang dia pegang kamera tu. Memang dia tak ada, sebab dia minta dana, Geran atau dana lah, dia tak dapat. So dia collaboration lah buat. Dia menang. Aku lupa kat mana. Dia menang dari segi action. Dia menang action. So cerita pun teknikal memang banyak masalah. Cerita ada segi teknikal bunyi masalah, tapi cerita tu sendiri bagus. Pergaduhan dia bagus. Dia punya fighting apa nama bahasa sophisticated dia? Koreografer dia bagus. So pengarah lain akan cakap, "Weh, orang minat cerita macam ni. Mana tahu satu hari ni Samsul Yusof buat cerita sama macam Geran." Dia tak tahu. Itu yang kita nak. Samsul Yusof, dia ada bakat, dia ada bahan, dia ada duit. Kita nak buat cerita macam Parasat contoh. Bagus lah. Dia nak tiru pun. Apa dengan pengarah filem? Demand supply. Tu yang pertama. Kedua duit. Tapi Samsul Yusof dia faham tau, dia punya industri membuatkan dia buat apa yang orang nak instead of apa yang dia nak. Mungkin dia faham, tapi tak semua dia boleh ikut. Kita kena faham yang kita, contohlah semua ni ikut kepala aku. Kat luar sana ada berapa juta lagi yang tak ikut kepala aku. Itu maksud aku. Dia kena tak nak dia kena buat keluar lah cerita yang orang boleh tengok. Takkanlah tiba-tiba kau keluar wayang nak tengok cerita apa ni dia buat. Tapi macam aku kata tadi, kita kena tahu macam kita buku kan. Okey, ni siapa tulis, yang ni si A tulis buku, yang ni si B tulis buku. Kita tahu okey buku ni mesti macam ni, macam ni. Ni Ramli Aw Mursyid tulis macam ni. So sebab tu dekat poster filem, selain nama pelakon, ada nama pengarah besar. Nama pengarah tu memang besar. Tambah lagi kalau kau tengok buku ni, Ramli Aw Mursyid, tajuk dia kecil je, Ramli Aw Mursyid, bapak besar kat buku dia. Sama macam filem. Sebab orang nak tahu siapa yang buat filem tu. Itu antara sebab kenapa kita kena tengok filem dengan cara pengarah buat filem tu. Kita tak boleh tengok filem dengan ikut suka hati kita ataupun mungkin audiens. Tapi benda paling penting kena hiburkan diri dulu lah. Kita kena hibur lah. Sama ada hibur tu macam aku cakap tadi, sedih ke gembira, itu hiburan-hiburan yang kita ada. Dah habis ni. Okey. Kita kena tengok filem yang teruk untuk kita tahu macam mana nak nilai filem yang baik. So kalau ada cerita Melayu contoh, kita nak support industri, kita tengok tak apa je. Aku tak larang pun kalau kau nak tengok cerita Melayu. Dulu pun aku zaman Boyu cakap aku tak tengok cerita Melayu. Cakap tengok je lah, apa salah kan. Kalau orang lagi tengok cerita yang tak best, tengok je lah. Cerita apa UiTM buat keluar cerita dulu. Badang. Tengok je lah, nak tengok.
Lepas tu nak maki-maki lah sebab kau dah tengok. Kau ada hak dah. Ya, mungkin kau ada hak dengan RM10 tu kau ada hak lah. Tapi betul lah RM10 dan sepatutnya RM10 tu kau ada hak supaya filem tu tak dipotong. Dan nak tibu. Aku tak tengok lagi tu, tak tahu nak tengok kat mana. YouTube ada. MIG dah keluar dah. Dia letak dalam YouTube Okey. Mungkin Soalan. dapat tengok sikit Contohlah kalau nak tahu Ni ada soalan ni, iPad apa? ni iPad apa? iPad Ini A3 iPad yang buka dekat kedai dulu. Ya, dia support Apple Pencil lah. Bukan. Pencil lah. Bukan. Ini je. Okey. Dalam IMDb ada top 250 filem dan filem pertama The Shawshank Redemption ni memang tak pernah turun daripada tahun bila. Dia waktu hari tu je pernah turun sekejap. Dia beat dengan Tengok mana ni. bukan Avenger. Avatar The Dark Knight pun aku rasa dia pernah duduk nombor 2, nombor 1 2 3 tu So Shawshank Redemption ni aku pun tak tahu kenapa dia dapat 9.2. Dulu 9.0 dulu. So kalau nak mulakan filem-filem yang baik, mungkin boleh refer lah kat sini. Dan aku kata refer je lah kat sini, senang. Filem pertama hingga filem ke-50 tengok lah. Takkan nak tengok semua, banyak ni kan. Pendapat kau kalau filem yang dah tak boleh akses sekarang, kau nak tengok cetak rompak, okey tak? Bagi ijtihad. Susah aku nak keluarkan ijtihad ni. Sebagai ulama suara. Ulama suara. Gerakan Berpeluh aku jawab ni, mati aku. rakyat mahal ni. Aku pernah dapat bukan sanad apa ni? Bukan. Kawan aku kata mutawatir akhir aku rasa ni. Kawan aku kata dia pernah pergi talk Muhammad Khalid. Aku sebut nama pula dah. Muhammad Khalid kata waktu dia sekolah dulu dia pun pakai pirate juga. Waktu dia ni sekarang je lah, waktu dah jadi ni kan dia pakai original lah semua. Jadinya kalau untuk engkau sebagai education ataupun nak tengok sekadar untuk kita sendiri, ijtihad aku tengok je lah. Carilah pirate. Cumanya kalau ada kat filem, kalau dekat kalau kita tak dapat nak tengok dah, tak boleh nak access cerita-cerita lama kan. Itu masalah kita tak ada archive. Kita ada arkib tu. Arkib filem tu kita tak ada. Filem P. Ramlee banyak hilang. Dan selalu diulang filem sama kan. Pelik. Kita hilang. Siapa yang pegang arkib? Aku lupa dah TV apa. Shaw lepas tu TV pun ada pegang, lepas tu kita tu hilang. Literally hilang. Sitorah Harimau Jadian hilang kalau tak salah aku. Serius ah. Hilang, tapi novel dia ada. Sebab show tak nak bayar. Yang tu mungkin cerita lain lah. Tu politik belakang lah. Soalan. Aku nak cakap lagi je. Kenapa kita selalu bila ada satu skrip tu keluar, kalau pelakon cakap, kenapa dia jadi baku? Satu, dia terikut kepada skrip sangat. Skrip tulis macam tu lah. Adakah masalah pelakon atau masalah penulis? Kedua-duanya. So sebab kalau aku tengok filem, kalau skrip tu pelik, aku akan siapa tulis skrip ni? Aku akan cakap macam tu lah. Pelakon tu satu hal dah. Siapa tulis skrip tu pun satu hal. Dan kenapa pengarah tak ambil berat pasal skrip tu sangat, dia just nak buat cerita je. Ada setengah macam kebanyakannya pelakon yang bagus kat Malaysia, kebanyakannya lah, aku tak cakap semua, adalah bermula dari pentas. Apabila seseorang bermula dari pentas, dia akan berlakon bagus. Sebab dia ada train untuk memang berlakon, gerak tubuh, lontaran suara, memek muka, tu memang pentas. Sebab kat pentas tak boleh buat salah. Kebanyakannya lah macam pelakon-pelakon yang bagus, Azhan Rani, Khair Rahman, tu semua daripada pentas. Daripada teater semua. Apa aku nak cakap tadi pasal filem. Okey, ada setengah filem yang perlu ditonton di layar besar. Itu berbalik kepada ni, kalau kita tak ada source sangat, okey, tengoklah dekat wayang, dekat laptop. So kalau diberi peluang, boleh tengok dekat panggung, tengok kat panggung. Sebab ada cerita yang memang khas untuk panggung. Memang Christopher Nolan pun kata ada
Yang aku confirm satu, tapi yang Tenet ni aku tak confirm dia cakap ke tak. Cuma yang Dunkirk tu memang dibuat untuk panggung. Dia bukan dibuat untuk layar kecil. Sebab tu ada kawan aku yang tengok Dunkirk tak best. Cerita tu memang tak best pun. Dia cerita perang yang pelik sebenarnya. Tapi bila feel tengok tu lain. Bila pengalaman menonton. Nama dia cinematic experience. Memang dia nak buat benda tu. Dan Nolan buat memang untuk IMAX. Kalau dia buat untuk IMAX, kena tengok kat IMAX. Aku tengok IMAX. Tapi Tenet ada masalah katanya yang sound. Sound tu memang ada masalah. Dia ada sound dekat masalah dekat IMAX. Masalah dekat sebab IMAX guna sound sendiri. Kalau standard hall dia guna Dolby. Dolby ke Dolby? Pakai software IMAX tu lah. Dia memang ada sound dia. So dekat IMAX tu masalah orang kata. Sebab masalah ni orang yang tengok standard hall dia kata tak ada masalah. Yang aku baca lah. Sebab aku tak tengok lagi kat standard hall. Aku tengok kat IMAX 2 kali. So Tenet tu lebih afdal kita tengok dekat biasanya. Tengok kat IMAX. Sebab dia buat. Ya, sebab memang cinematic tu memang dibuat untuk IMAX. Kalau kau perasan, tahu tak beza IMAX dengan Tak. siapa pernah masuk IMAX? Kenal tapi lupa. Dia marhain. Surround. Marhain okey. Jangan RM10 je. Surround tu bukan IMAX, surround tu Dolby 9 ke 7.1. IMAX fokus dia bukan sound, fokus dia screen. Bila kau masuk IMAX, tiba-tiba kau dah kat tengah. Screen dia sebesar 3 tingkat. Dan kerusi selalu kita macam ni kan, dia kerusi dia macam ni. Dia ke bawah. Dan kalau kita duduk dekat dia seat tengah tu yang paling betul-betul tengah, iaitu yang paling immersive. Aku duduk kat tengah tu, kau bayang skrin besar 3 tingkat tu. Literally besar 3 tingkat daripada hujung ke hujung dan skrin tu melengkung. Kalau kau tengok memang kau takkan pergi dah lah standard hall. Murahan. Ya, murahan ni. Sebab memang lain. Feel dia memang lain. Dan dia bukan itu je, ratio pun dia potong. Kalau kau pergi standard hall, ratio atas bawah dia potong. Kalau pergi IMAX, ada tambahan. Sebab tu kalau kau tengok waktu Nolan buat The Dark Knight, kadang-kadang nak tunjuk pun tak ada dah ni dalam laptop. Kadang-kadang ada tiba-tiba ada warna hitam dekat atas dan bawah. Kalau tengok kalau download ke tengok dekat Netflix ke memang ada. Lepas tu scene lain, selalunya scene tu dia memang nak tunjuk scene tu. Dia bukan nak tunjuk dialog, dia memang nak tunjuk scene. Tiba-tiba full. Maknanya Nolan mungkin pakai 2 kamera atau 3. Satu tu memang IMAX. Aku dulu tak perasan, sekarang bila aku tengok balik The Dark Knight, apa hal tiba-tiba teralih ni? The Dark Knight, Inception, lupa dah. Tapi filem yang baru Tenet aku tak perasan dia guna semua ke tak. Aku rasa macam semua. Dunkirk pun tak semua dia guna. Tapi Dunkirk kebanyakan dia guna IMAX. Nolan ni gila tau. Dia pernah hancurkan IMAX 2 ketol. 2 biji IMAX. Satu IMAX tu harga dia $500,000. Tapi studio bagi pelepasan untuk dia buat lagi cerita tu. Maksudnya kau dah jahanamkan barang orang kan. Lepas tu kau ganti barang baru. Tak apalah, buatlah. Dia je orang tak berani sentuh setakat ni. 20 juta. Apalah 100 juta. Ya. Sekarang aku tak ingat Tenet dapat apa, tapi Tenet antara filem yang paling tinggi untuk dibuat. 230 juta kalau tak salah kos dia. Dia dah hancurkan sebiji kapal terbang dekat lapangan kapal terbang. Boeing kan. Boeing 747 tu, dan memang literally dekat lapangan kapal terbang dia buat. Bukan green screen tu, lapangan tu. Dia hancurkan beberapa dah. Dia Dark Knight Rises tu memang dia hancurkan dah. Itu dia betul loh, band daripada kapal terbang tu. Kapal terbang tu jatuh tu memang betul. Dia antara bangsa yang tak nak guna CGI. Aku tak tahu kenapa Mamat tu. Tapi dia ada juga kan. Ada. Tapi kebanyakannya tak. Kenapa kan? Kenapa? Ini real Kenapa? Philosophical tu aku tak tahu lah. Cumanya dia nak benda tu real lah. Preference lah. Ya, dan sebab kalau kita tengok pun real dengan tak real pun kita dapat beza kan. Kita tak dapat macam Avenger kita tak dapat beza kan macam mana. Tu soalan ni, kenapa dia nak spend duit untuk buat benda yang real padahal CGI boleh execute benda tu kan. Nolan ada jawapan kenapa dia nak ambil Boeing 747. Dia kata sebab kalau dia buat masuk dalam CG, dia kata lagi mahal daripada Boeing tu, baik dia beli. CGI lagi mahal. Ada setengah tempat lah CGI lagi mahal. Tak itu lah. Okay. Dah masukkan dalam tempat. So
Tengoklah cerita ni. Lepas tu Okay. apa lagi? Ada soalan lagi? Fight Club. Best. Kau punya top 3 lah. Malaysia. Tak dia screen. Okay lah, national dulu. International lah. Inception. Inception pertama. Inception pertama. Ni ikut ranking Okay, Inception. Inception. Okay. Allah, susah. Aku dah tengok list mana dah. Yang kau ingat lah. Aku ingat lah. Kalau kau ingat masih memorable lah tu kan. Inception, The Dark Knight. Semua Nolan ni mampus aku. Tu lah, bias lah. Ketiga 1917 lah. Itu yang aku tengah ingat sekarang. Mungkin sekejap lagi berubah. 1917 tu gila dia sebab cinematic. Aku tengok kat IMAX, dapat tengok kat situ. So memang gila lah cerita tu. So kalau cerita itu ada waktu bulan Julai kalau tak salah aku, sebelum Tenet keluar, dikatakan JSC dengan TGV bukan ataupun salah satu memang nak keluarkan semua cerita dia dalam IMAX. Tapi tak dapat sebab mungkin PKP kan, lepas tu ada sebab lain lah kot. Cuma kalau ada buat benda tu, memang ramai fan Nolan yang Nolanism ni memang nak pergi tengok sebab nak rasa cinematic tu balik. Sebab dulu aku first tengok yang betul cinematic pun Dunkirk. Interstellar. Yang tu memang dia nak project visual lah. Okay, ada soalan daripada penonton. Siapa? Nama dia Musaddiq. Astaghfirullahaladzim. Musaddiq Lin Jaafar. Okay, ada 3 soalan. Kepala otak dia. Okay, yang pertama, Sadiq ni. Sorry Jaafar. filem berkualiti tempatan kurang dapat sambutan, kenapa? Dia kata yang pertama, filem berkualiti tempatan kurang dapat sambutan. Kalau nak cakap standard penonton rendah, sedangkan filem berkualiti luar dapat je sambutan. Itu yang pertama. Kedua, siapa lagi hebat dari Nolan? Dia dewa tu orang debat benda ni. Okay, ketiga, yang terakhir, bila nak lengkapkan share note tu? Tu soalan. Oh, okey, aku faham soalan ketiga tu. Okay, jawab soalan pertama. Apa dah soalan ni tadi? Okay, soalan pertama yang aku balik, filem berkualiti tempatan tapi kurang sambutan. Okey. Dia masalah penonton. Kita tak tahu masyarakat. Salah penonton ke salah pengarah? Bagi aku dia bukan salah. Aku tarik balik. Production team. Penonton tak dapat pendedahan untuk, dia bukan satu kesalahan, tapi dia tak dapat pendedahan kepada filem yang baik. Dia tak tahu macam mana filem yang baik. Selagi selagi aku bagi hypothetically lah ni, selagi kita tonton KL Gangster dan kita anggap filem tu baik, itu je lah benchmark filem kita yang baik. Maknanya penonton memang itu je dia dapat reach. Kau tanya makcik kat kampung, makcik pernah tengok Shawshank Redemption? Adakah masalah bahasa? Bahasa? Maksudnya penyampaian filem tu dalam bahasa Inggeris. Contoh filem yang kualiti tinggi daripada Perancis sebagai contoh, adakah sebabkan bahasa Perancis? Salah satu masalah. So ada halangan bahasa lah. Kalau untuk aku sendiri halangan bahasa lah. Halangan bahasa pun termasuk. Sebab aku tapi boleh je kan orang luar negara appreciate, contoh orang US appreciate filem Perancis. Boleh. Padahal orang US pun dia bahasa berlainan. Cuma kat Malaysia dia punya penerimaan tu berlainan kan. Jadi sebut pasal bahasa ni, aku tak tahu apa masalah orang US. Waktu pada saat menang, lepas dia menang ramai tweet, Donald Trump pun tweet tu, dan ramai orang cakap tak ada subtitle dekat dia punya cerita. So dia orang ni memang jenis ada satu, tak tahulah cult ke apa, memang tak nak baca subtitle. Dia orang kadang-kadang sebab filem dia orang yang faham, dia orang tak nak ada gangguan dekat skrin tu. So bila dia cakap bahasa Korea, dia orang nak tengok sebab menang Oscar US pula. Dia orang nak tengok, dia orang tak faham. Lepas tu bila dia orang letak subtitle, dia orang sendiri marah. Sebab bahasa tu kadang-kadang sebab tu hanyut campur bahasa Inggeris Melayu. Dubbing tu okey ke? Tengok atas dubbing tu okey ke? Yang tu bukan masalah okey ke tak. Dia perlu ke tak? Itulah pasal aku sesuai lah. Tengok kalau benda tu boleh dibuat dengan alat tu, buat betul lah. Kalau tak boleh, dubbing lah. Cerita apa yang tak dubbing? Roh tak dubbing. Memang kat situ. Siapa yang bagi tahu, aku lupa dah. Susah bagi tahu kot. Memang tak dubbing. Kawan dengan Zaf
Jangan sebut nama dia. Zaf pula. Soalan kedua tadi. Okay, siapa lagi hebat daripada Nolan? Okey, sebenarnya minggu depan hari Khamis ni kalau jadi aku Nolan. aku promote orang lain ni. Ada orang nak panggil aku cerita pasal Nolanism. Kenapa aku secara peribadi menyembah filem-filem dia. Dan Promote sikit program apa tu? boleh ke? Boleh. Tak keluar poster rasmi lagi untuk program Rekod Media. Rekod Media, geng-geng Izzah, aku lupa dah siapa dia. Dia ni, tapi berbalik kepada soalan tadi, Nolan keistimewaan dia boleh buat cerita yang ada kepayahan untuk kita faham cerita tu, tapi dia boleh dapat box office. Tak ada orang boleh buat cerita tu. The Dark Knight, dia ubah cerita superhero jadi macam tu. Dia boleh buat. Mana nak dapat news pasal filem ah? Macam bola kita Ya, ada. okay. Oh, yang ketiga tadi Tak jawab soalan pun. Siapa lagi hebat daripada Nolan? Sebab tu itu antara kehebatan dia. Siapa lagi hebat? Kita kena ramai sebenarnya. Tarantino hebat. Aku tengok cerita dia memang nak keluarkan visual daripada cerita dia. Sebab filem ni kita tak boleh baca dialog saja tau. Filem first dia ialah visual tu. Sebab filem memang di projek, di visual. Sebab tu tak boleh tengok dekat sini. Kita tengok dekat immerse, kita nak immerse cinematic experience tu. So Tarantino dapat buat benda tu. Walaupun cerita dia kadang-kadang kita tengok apa benda cerita ni. Dan orang-orang lain yang masih hidup tu, aku ada satu masalah yang kena aku lalui. Yang aku perlu akui, aku tak refer filem lama. Aku ada masalah tu. Aku tak tengok cerita tahun 2000 ke bawah. Aku akan refer filem baru. Itu memang masalah sebab cerita lama sangat menarik daripada filem baru. Ya, ada satu soalan. Soalan ketiga tu Musadik, nanti aku share. Dia macam mana kita nak Tak habis kita ni. sebagai Aku dah berpeluh ni. Kita sebagai pengkritik filem Bangun kedimah ni. secara profesional ataupun tak profesional, macam mana kita nak berlaku adil kepada filem? Bila mana filem tu dia bergantung kepada teknologi juga kan. Kalau yang 2000 ke atas mungkin dia punya efek dia berlainan. Kalau yang 2000 ke bawah efek dia berlainan sebab teknologi. Jadi macam mana kita sebagai pengkritik nak kritik filem yang mungkin segmen dia sama, mungkin 2000 tahun ke atas kita ambil filem A dengan 2000 ke bawah filem B, segmen sama tapi efek dia lain. Jadi macam mana kita nak berlaku adil untuk kritik filem, dua-dua filem tu, faham tak? Sebab tu kita kena tahu bila filem tu dikeluarkan dan mungkin tujuan filem tu. Bila filem tu dikeluarkan sangat penting. Sebab kita tak boleh judge filem tu pada masa ini. Dia buat keluar cerita perang mungkin sama macam buku aku forte aku buku sebenarnya bukan filem. Tak tahu kenapa MKM pergi jemput aku. Dia apa je. Dekat di mana? Kau pun kritik filem je tak? Sama pun soalan. Memang kelemahan teknologi dulu kita tengok cerita apa cerita cowboy. Walaupun kita tengok dia tak ada teknologi dan benda tu kadang-kadang kelakar cara dia tembak. Tapi kita kena tengok waktu dia buat cerita tu. Menjawab ke soalan? Okey. Yeah. Tak, maksudnya tak boleh banding lah. Ya, tak boleh banding lah Maksudnya tak boleh banding. Maksudnya cerita tak boleh pukul rata lah. Ya. Kita tak boleh nak letak semua filem dalam satu kotak. Betul? Ataupun dua filem yang kita nak bandingkan dalam satu kotak sampai kita kenal konteks. Kita kalau kena tahu konteks dulu. Sebab macam cerita, ada orang cuba samakan cerita Inception dengan cerita action filem yang lain. Cakap mana boleh? Inception ni dia ada satu genre dia. Aku tak tahu nak sebut genre Nolan kan marah pula. Betul tak so. Ini betul. Yang tadi mungkin News. Ya, dua soalan terakhir dah 10%. News. Boleh join Movie Republic ataupun Movie Edit untuk grup Facebook lah. Kalau news lain dekat IMDb. IMDb kita jangan tengok sekadar kau tengok aku punya ni.
Kita jangan tengok sekadar rating ni, tapi kita tengok contoh Dia ada forum dia bukan forum, trivia. Trivia. Aku suka baca trivia dia. Mana dah? Did you know? Okay, ini trivia dia menarik kenapa dia buat macam tu. So macam cerita Tenet tu, yang kalau siapa dah tengok tiba-tiba ada suara bernafas. Kau tengok kan? Siapa yang tengok Tenet? Ada. Dia ada tiba-tiba ada suara bernafas. Itu suara Nolan. Suara dia sendiri. Lepas So tu memang nak kena ada, memang dalam Terakam. memang ada, tapi suara tu suara dia. Dia sengaja kan. Easter egg, ya. Easter egg, kadang-kadang Easter egg tu kadang-kadang yang tu pengarang atau produksi sendiri yang sebarkan benda tu. Kadang-kadang orang dapat tahu sendiri. Lepas tu antara filem yang bagus untuk ditonton, tapi tak, aku rasa tak masuk dalam 250 ni. Cerita Tapi aku tengok cerita Inception, aku tak sewa. tak sewaw Aku seronok tengok cerita tu, best lah. Tapi taklah nak kata itu nombor satu. Oh, itu nombor 1. Sebenarnya aku letak nombor 1 The Dark Knight atau Inception. Tapi kalau tanya aku antara The Dark Knight dan Inception, tetap Inception. Cerita yang hampir sempurna. Sebab The Dark Knight sempurna sebab Joker. Dia bukan sempurna sebab Batman. Dah. Tapi cerita John Wick best. John Wick, apa berkenaan dengan John Wick? Ya, cerita yang action. Dia best sebab memang storytelling dia power. Dia boleh bunuh orang guna pensel. Dia guna buku. Dan John Wick action dia semua logik tau. saw With my own eyes. Ini antara cerita yang bagus lah. Dan Zaim Yusof dah cerita dah kenapa cerita ni bagus. Aku Anandu aku tengok bodoh. Let's do. ini macam dekat Netflix dah ada. Sampai tengok. Kalau kita nak tayang cerita ni sekejap lagi pun aku rasa okey. Okey. Jom. Cerita Cerita ni kita keluar ni. Shawshank Redemption tu. Shawshank Redemption tu yang pertama. Aku ada. Okey, kesimpulan dia, kalau untuk penutup, kalau nak tengok cerita, tak kisah cerita tu so-called sampah ke, baik ke, buruk ke, tengok je. Satu, untuk majukan industri sendiri, sama ada tempatan atau luar negara. Sebab luar negara pun kalau kita bayar duit kat sini pun tetap dapat juga dekat TGV JSC tu. Tu duit lah. Keduanya untuk kita dapat nilai macam mana, oh cerita ni tak baik sebab macam ni, cerita ni baik sebab macam ni. Dan ambil, jangan, paling penting jangan overanalyze. aku ada tulis, aku dah tulis benda tu dan hantar kat Suara, tak tahu lepas terbit ke tak, pasal overanalyze. Kalau terbit, alhamdulillah. Kalau tak terbit, aku akan terbitkan kat lain. Boleh terbitkan kat MKL. Masturbasi apa? Yang tu lah tajuk. Boleh terbitkan kat MKL. Tajuk dia pelik. Tajuk dia Tak kisah. Kita boleh dan tengoklah cerita untuk hiburan. Sebab hiburan. Dia hiburan pertama lah. Filem dia sangat besar. Pergi mana-mana pun orang akan tengok filem. Itu je kot. Baiklah, terima kasih kepada saudara Naim Al-Kelantan. Dah boleh balik. Okey, Kak dah. Sekian kita menutup majlis hari ini. Saya bersama Naim Kelantan. Assalamualaikum. Pelik-pelik budak MK.